Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar. Jadi ini adalah sambungan daripada pembelajaran. Sebab saya terpaksa buat dalam video, kita tak sempat habiskan masa makan banyak untuk tajuk yang macam ni. Okey, tapi tak apa, saya akan proceed saja soalan 4, 5 dan 6. Jadi kita akan lihat ni sebagai video part 2 lah. Okey, part yang kedua. So soalan 4 ni diberi C ialah image bagi C. Okey, C pelengkap ialah image bagi C di bawah gabungan transformasi PQ. Perihalkan, maksudnya terangkan transformasi QP. Biasanya kita akan terbalikkan lah, Q dulu baru P. Okey, so awak tengok kat sini, C yang ada tanda tu adalah image. Okey, ni adalah image. Dan C biasa adalah objek. Okey, ni adalah objek. Okey, macam mana dia pergi ke arah image ni? First, dia tak boleh melakukan size. Size biasanya kalau kita nak kaitkan, dia mesti paling last. Okey, dia mesti paling last. Sekarang ni kalau awak lihat, dia boleh kat sini dia adalah bucu dengan bucu, awak boleh lihat. Okey, so bucu dengan bucu awak tengok. Kemudian dia punya kat sini, okey, dia punya atas dengan yang kat sini puncak. So serong kat kedua ni, dua kotak ni pun serong. Okey, so dia punya pasangan ni awak kena kenal pasti, kanan dengan bawah atas. Okey, kat sini so awak boleh lihat lah. Okey, ini saya tulis dalam nombor bagi awak nampak. Okey, so sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni 5, 4, 3, 2, 1. Jadi dia ada pasangan dia. Okey, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan sebagainya. Okey, sekarang ni macam mana dia berlakukan arah terbalik macam tu? Okey, so kita kena tahulah konsep dia adalah pantulan. Sebab 2 dengan 3 ni dia adalah serong. Okey, 2 dengan 3 ni dia adalah serong. So bila awak lihat, dia menghadap ke arah sini, serong tu, dan serong image dia menghadap ke arah orang panggil timur laut. Okey, timur laut. Dan ni menghadap kepada barat daya. Jadi kita tengok dia adalah satu konsep pantulan. Okey, bila dia adalah konsep pantulan, kita ambil pasangan yang dekat, iaitu pasangan nombor 1. Okey, pasangan nombor 1 ni sangat dekat. Jadi saya ambil pembaris, saya suruh awak gariskan. Okey, gariskan. Kemudian bila kita dah dapat macam ni, kita akan cari pula pada pusat pantulan. Okey, pusat pantulan. Tapi sebenarnya kalau awak nak tahu, dia adalah pantulan pada sini, garisan. Okey, garisan Y negatif X sebenarnya. Okey, so kalau awak tak percaya, kita lihat jawapan dia adalah pantulan. Okey, memang pantulan, tapi kita tak tahu garis. Biasanya kita akan mulakan pada Y kosong. Y kosong pula. Biasanya kita akan gunakan garisan pada pintasan macam ni lah. Dia ada kosong kat sini, pintasan kosong. So kita tengok Q adalah pembesaran, pantulan pada garis. Okey, pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Kenapa Y sama dengan negatif X? Sebab Y positif kat sini, X dia negatif kat sini. Okey, kawasan ni kalau kat sini Y dia negatif, X dia positif. Dia macam tak kena lah. Kalau kita punya garisan kita macam ni, okey, dia langgar pada 00, 11, 22, 33, 44. So kalau sini Y sama dengan X. Kenapa Y sama dengan X? Sebab dua-dua positif. Okey, dua-dua positif. Kalau sini dua-dua negatif. Okey, Y negatif, X pun negatif. Okey, ni Y, ni X. So ini adalah Y sama dengan X. Kalau ingat kalau dia macam ni, okey, garisan dia negatif 2 dengan 2, negatif 4 dengan 4. Contoh so kat sini ada negatif, ada positif. Bila ada satu negatif, satu positif, kita tuliskan graf dia adalah graf Y sama dengan negatif X. Jadi sebenarnya garisan ni adalah garisan Y sama dengan negatif X.
Jadi itu adalah pantulan. Okey, kadang-kadang confuse. Kenapa dia punya jadi macam tu? Okey, tak apa, kita lakar dulu. Okey, kita lakar dulu. So, ini adalah garisan dia. Okey, so bila awak buat pantulan, kita akan langgar pada pantulan tu 2 unit. 1 2. Okey, 1 2 2 unit lah. 2 unit di sini dan keluar juga akan dapat 2 unit. Okey, keluar juga akan dapat 2 unit. So lakaran dia di sini, start dekat sini. Okey, jap Okey, start dekat sini. Kemudian dia akan naik berapa kotak? Dia akan naik seperti mana dia turun lah. 1 2 3 4 5 6 7 8. So dia akan naik 8 kotak. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, so dia lebih satu lah kat sini. Okey, gambaran dia macam ni. Okey, lepas tu dia mengereng atau melintang 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kotak juga. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So di sinilah. Okey, so awak kena lakar contoh naik atas 4 kotak. Okey, naik atas 4 kotak dan awak gariskan di sini 4 kotak. Dan lepas tu tarik. Okey, so ini adalah lakaran asal pantulan. Okey, lepas tu dia melakukan kecil dia lakukan saiz besar kepada kecil. Lepas besar kepada kecil, kita nak tahu dia punya pusat putaran tu, kita gariskan dengan pasangan. So pasangan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. So awak kena gariskan lah. Okey, gariskan 1 dengan 1 dulu. So saya ambil pembaris, saya garis. Saya dapat langgar pada kosong. Kemudian ambil yang senang lah sini. Okey, sini pasangan 5 dengan 5. Okey, bucu bawah. So awak boleh gariskan lah terus. Okey, awak dapat macam ni. Okey, garisan dia. So at least ada 3 lah. Okey, ada 3 garis, tapi 2 pun boleh sebenarnya. Okey, so sini. Okey, dilanggar pada kosong, koordinat kosong. Jadi sebenarnya pembesaran, okey, dia melakukan pembesaran Dia melakukan pembesaran pada pusat kosong pada pusat kosong ataupun pada pusat O kosong kosong apa ni, dengan faktor skala. Lupa nak buat faktor skala. Dengan faktor skala ni kalau terbalik pun tak apa. So dengan faktor skala. Okey, faktor skala ni seperti mana saya ajar, image bahagi objek. So image dia yang kecil. Okey, image dia yang kecil. So saya ajar image ambil yang senang garis tegak. So kiri lah, kita ambil kiri, 1 kotak, 2 kotak. Okey, 1 2 1 2 3 4. So 2 bahagi 4 lah. 2 bahagi 4, skala 2 per 4. 2 per 4 kecilkan dapat 1 per 2. Okey, tak percaya tekan kalkulator. 2 bahagi 4 akan dapat 1 per 2. Okey, so ini adalah jawapan dia. Dia memang agak susah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang soalan ni tak kena dengan pantulan yang asal. Okey, pantulan yang asal sebenarnya macam ni, dia atas sikit. Okey, dia ganjak sikit. Kenapa dia ganjak? Kenapa kita tak boleh gunakan garisan? Contohnya C kepada C. Okey, contohnya kita gariskan, lepas tu kita bahagi 2, kita dapat garisan macam ni. Okey, boleh sebenarnya, tak ada masalah awak nak buat pantulan macam tu, tapi susah nak baca. Kita tak tahu ni berapa dia punya nama persamaan linear tu. So sekarang ni, cerita dia sekarang, kita gunakan, kita pinjam. Okey, kita pinjam dekat sini. Okey, kita gunakan kosong, pusat kosong. Sebab pusat kosong ni adalah optimum. Okey, ni adalah optimum, kita ambil. Sebab tu gambaran dia tak sama macam yang C yang image ni. Dia jadi lari sikit, dia naik atas sikit. Okey, sebab tu dia jadi lagi susah. Sebab tu tajuk ni kena buat banyak latihan. Okey, so dia dapat Y sama dengan negatif X. Okey, lepas tu awak lakarkan satu objek ni, objek yang kedua lah, ataupun image pertama, image awal. Okey, ni image awal. Okey, ni image akhir.
dan seterusnya awak boleh kira lah jawapan tu. Okey, so ini adalah huraian yang pertama. Okey, huraian transformasi setiap satu. Kemudian awak kena huraikan lagi satu transformasi yang digabungkan sekaligus. Ada juga satu transformasi yang dia terus combine dua-dua ni dalam satu, pantulan dengan pembesaran dalam satu. Okey, so awak lihat kat sini. Okey, tanpa ada image awal, dia terus image akhir je. Maksudnya objek kepada image je terus. Okey, daripada objek kepada image terus je. Okey, maksudnya ini adalah transformasi tunggal. Transformasi tunggal maksudnya dia tak ada image awal, tak ada image akhir. Dia ada satu sahaja image. Jadi macam mana kita nak buat? Yang ini lagi senang. Transformasi tunggal ni lagi senang daripada transformasi gabungan yang asal lah. Okey, so kita lihat yang ini dia adalah terus melibatkan saiz. Kita ambil yang saiz je terus, pembesaran je terus. Sebab dia nampak besar yang kecil, terus je buat pembesaran. Jangan buat pantulan, jangan buat putaran. Ingat jangan buat translasi, jangan buat putaran, jangan buat pantulan. Sebab ni cerita dia adalah transformasi tunggal. Jadi kita terus je buat ikut saiz, ambil yang paling last, pembesaran. Okey, so kita ambil pembesaran. So jawapan dia adalah pembesaran dengan faktor skala berapa? Okey, dengan faktor skala ni yang akan main peranan. Dengan faktor skala, okey, 1/2 kan? Ambil balik daripada tadi 1/2, tapi dia akan jadi negatif. Okey, kenapa cikgu? Kenapa dia jadi negatif? Okey, kenapa dia jadi negatif yang tadi tu positif? Okey, sebab ni adalah transformasi tunggal. Kalau awak perasan, dia melibatkan songsang. Okey, bentuk ni melibatkan terbalik. Pandangan tu dia terbalik. Dia macam pembesaran campur pantulan. Maksudnya macam ada combination kat situ. Disebabkan garisan ni kalau kita gunakan pembaris. Okey, sekejap negatif 1/2 ke? Sekejap pada pusat. Okey. Ya. Kalau kita guna pembaris, okey, contoh saya gunakan pembaris. Okey, pasangan pertama macam tadi yang saya ajar. Okey, contoh sini yang first, second, third, fourth and fifth. Okey, so kita tengok 1, 2, 3, 4 dan 5. Contoh. So 1 garis dengan 1, 2 garis dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Okey, so saya ambil pembaris, saya gariskan. Okey, lepas tu saya gariskan 2 dengan 2. Okey, dia akan dapat macam ni. Okey, 5 dengan 5. Ni contoh saya ambil sikit je, saya tak nak ambil semua. So garisan ni dia macam perantaraan tau. Dia punya apa orang panggil image dengan objek ni berada di luar daripada kawasan pusat. Contohnya pusat pembesaran tu kat tengah-tengah. Okey, ni contohnya ni objek. Okey, ni image. Okey, lepas tu dia buat macam ni. Pusat dia kat tengah-tengah. Contohnya saya ada bentuk cawan. Okey, macam ni. Bila saya gunakan pantulan, dia macam sains tau. Dia akan jadi terbalik. Okey, apa orang kata? Pembesaran. Dia jadi kecil lah, contoh. Ni contoh ni kamera apa tak, saya tak ingat nama yang sains tu, yang eksperimen kamera lubang jarum kamera lubang jarum, dia punya konsep dia terbalik kan. Jadi dia punya apa ni, hasil dia contohnya kalau bentuk anak panah atas, dia akan jadi kecil. Okey, so dia punya apa panggil, pusat pembesaran dia berada macam ni lah. Dia dekat tengah-tengah. Okey, pusat pembesaran kat tengah-tengah. So mana yang awak tengok dia macam berkadar terbalik, gambaran tu terbalik ataupun songsang, kita letakkan faktor skala tu negatif. Okey, kita letakkan faktor skala tu negatif. Itu je. Pusat still sama, sebab pusat ni boleh berubah, tapi kita tengoklah pusat ni kat mana. Okey, pusat dia dekat kosong-kosong. Okey, so awak lihat kalau pusat dia kat kosong-kosong lagi tak berubah, so tulis dia kat situ. Cuma beza dia kat sini jadi negatif, sebab bentuk dia
daripada pandang ke arah barat daya, tiba-tiba pandang arah timur laut. So kat sini dia berkadar songsang. Okay, ingat tu je. Okay, selesai untuk soalan B. Okay, itu adalah transformasi tunggal. Jadi nanti masa exam, saya ada letak lagi satu soalan yang melibatkan transformasi tunggal. Kalau bentuk dia terbalik, ingat kena letak negatif pada faktor skala. Okay. Okay, next. Jika rantau C yang ada tanda mewakili kawasan dengan luas 24. Okay, so image image mewakili 24. Ini 24. Cari luas bagi rantau C. So cari luas objek. Ni soalan ni senang je, saya dah ajar. Okey. Kejap saya nak Okey. So ini adalah dia punya jawapan lah. Okey. So lihat C pula. Kalau kawasan dia punya tu adalah 24 dan kita nak tahu luas objek, so kita gunakan rumus yang saya ajar tu. Rumus yang saya ajar adalah luas image sama dengan K kuasa 2. K ni ambil yang asal tau. Okey, ambil yang asal yang ni. Okey. K kuasa 2 darab dengan luas objek. So lihat luas image dibagi kat sini, luas image C tanda iaitu image iaitu 24. So 24 sama dengan K kuasa 2 C. Okey, darab C. Sebab luas objek ni adalah C. Okey, objek adalah C. Ni. Okey, ni objek. Okey, so awak selesaikan K. K tu awak gantikan dengan 1/2. So 24 sama dengan 1/2 kuasa 2 dapat berapa? Tekan kalkulator. So dapat 1/4. So 4 kali 24 dapat, okey, 4 kali dengan 24 darab 96. Okey. So 96 cm kuasa 2 sama dengan C. Okey, so ini adalah jawapan dia. Okay, ini adalah simple sahaja, ungkapan biasa. Jadi kenapa darab 4? Sebab pecahan pindah jadi darab. Okay, bahagi pindah jadi darab. 4 darab 24 dapat 96. Okay, 1 darab C dapat C. So itulah dia punya jawapan. Okay, ini adalah yang paling simple. Ini contoh-contoh soalan yang akan keluar dalam SPM. Okay, next. Soalan 5. Kita lihat soalan 5. Soalan 5 ni pun mencabar juga. Okay. So kita ada kat sini soalan dia. Diberi B ialah image. Okey, B yang ada tanda ialah image bagi B biasa di bawah gabungan transformasi ST. Perihalkan transformasi TS. Okey, kalau awak lihat kat sini, biasanya kita tak ada melibatkan saiz tau. Bila kita tak ada melibatkan saiz, maksudnya dia tiada dia tak ada apa orang kata, pembesaran. Dia tak ada pembesaran, dia hanyalah melibatkan pantulan atau putaran atau translasi. Okey, so kalau awak tengok kat sini, dia macam pantulan tau. Dia macam putaran tau. Okey, dia macam putaran. So kita buat putaran dulu. Okey, saya ajar awak kosong ni adalah optimum. Okey, pusat kosong ni adalah optimum. Kalau awak tak tahu apa-apa, awak blank macam entahlah cikgu, saya tak tahu nak mula kat mana. So anggap sahaja kosong tu sebagai pusat. Okey, soalan ni kita anggap sahaja kosong tu sebagai pusat.
Sebab soalan ni sangat susah ni, kita kira sebagai kebat. So katakan kosong ni sebagai pusat dan awak nak putarkan dia. So first saya ajar awak seperti hari tu, awak kena tekap gambar objek tekap gambar objek ni dalam satu kertas putih. So saya nak tunjuk awak satu rakaman soalan 5 So awak kena tekap dulu. Sekejap saya tutup suara. Okey, tentukan objek dan image dulu yang first. Okey, bila awak lihat di sini, okey, objek dia adalah bil biasa dan saya tekap objek tersebut. Okey, saya tekap guna pensel atau pen lagi jelas lah. Okey, lukis elok-elok lah. Okey, contoh dah sama dah cantik kan. Saya punya buruk. Okey, lepas tu awak letakkan pensel dekat mana-mana koordinat, tapi saya cakap utamakan asalan kosong. So kita gunakan koordinat kosong tu, saya tekan pensel tu sebagai pusat. Okey, saya ambil kosong. Okey, tekan kosong tu. Lepas tu saya putarkan mana-mana je seluruh darjah, sama ada ikut arah jam atau lawan arah jam. Ni testing. Okey, contohnya saya buat lawan arah jam. Okey, contohnya saya buat lawan arah jam. So saya lakarkan dulu gambaran untuk lawan arah jam. Bila kita dah putar tu, kita akan dapat di sini jawapan dia. Sekejap saya tengok balik gambar. Okey, di sini. Oops. Ini contoh gambaran. Ni. Alright. So bila awak dah buat macam ni, okey, kita boleh tulislah kat sini. Jawapan yang pertama, putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat kosong, iaitu asalan kosong-kosong. So kita dapatlah betul kat situ putaran. Okey, 3 markah. Okey, so kalau awak lihat lagi video ni, okey, saya dah lukis kan. Contohnya saya dah lakar semula image tadi tu. Okey, lepas tu kita nak pergi kepada image yang akhir. Bila kita nak pergi ke image yang akhir, kita akan tengok dia macam ibarat seperti sebelah-sebelah. Bila sebelah-sebelah, kita boleh katakan translasi atau pantulan. Boleh dua-dua betul. Jawapan dua-dua betul. Translasi boleh, pantulan boleh. Ada dua jawapan. Okey, tadi kalau awak tak nak putarkan lawan arah jam, awak ikut arah jam pun betul juga, tak ada masalah. Okey, contoh awak putar ke kanan. Okey, contoh awak putar ke kanan. So kalau awak putar ke kanan, okey, awak boleh dapat jawapan macam ni lah. Sekejap saya tengok balik. Okey, jadi kat sini. Okey, ni contoh. Alright, so kalau ini jawapan kedua, ni jawapan kedua jawapan kedua. Boleh tak ada masalah. Okey, awak boleh gunakan dua jawapan. So saya tulis kat sini atau atau putaran. Dia ada banyak jawapan tau. Sebab tu saya cakap tajuk ni bebas. Bebas memilih mana yang logik ikut arah jam. Okey, sebab dia ke kanan kan, 90 darjah ikut arah jam. Still lagi pada pusat yang sama, pada pusat kosong. Sebab tu saya cakap kalau pelajar confused, buat sahaja, mana tahu dapat. Okey. Yang kedua, kalau awak pilih jawapan yang first, okey, kalau awak pilih jawapan yang first, warna hitam So kalau awak buat jawapan yang first, okey, kita tahu dia adalah translasi. Okey, translasi. Okey, contohnya saya gerakkan yang bucu ni
Ni kan kita gerakkan sebagai yang pertama dengan yang pertama. Pasangan pasangan, ingat pasangan. Okey, yang ni sama dengan yang ni. Yang ni sama dengan yang ni. Okey, kita ambil yang sama je. So mungkin bagi awak yang nak senang kan, nak senang sangatlah, ambil yang ni. Okey, ambil yang bawah ni. So saya gerak 1 2 3 4 5 6 7 8. So awak boleh gunakan translasi 80. Boleh, tak ada masalah. Translasi 80. Translasi 80. Boleh, tak ada masalah, still betul. Atau kalau awak rasa ada jawapan lain, boleh diterima. Jawapan yang munasabah adalah pantulan. Pantulan cermin dia pada paksi tengah-tengah ni. Macam mana kita nak tahu cermin kat mana? So awak tengok ni objek, ni image. So gariskan ni dengan yang ni, yang dekat yang paling dekat. 1 2 2 bagi 2 1. So tengah-tengah dia 1. Okey, sini. So 1 ni berada dekat paksi Y. Okey, berada dekat paksi Y. Jadi kita tuliskan slash pantulan pada paksi Y. Ni lebih relevan lah. Okey, pantulan pada paksi Y ni lebih relevan. Okey, ni relevan punya jawapan lah. Okey, relevan punya jawapan. So kita ambil yang tu, dapat 2 markah. Okey, so ni 3 markah, tu 2 markah, 5 markah. Okey, ini untuk jawapan apabila awak buat putaran 90 darjah lawan arah jam. Kalau awak buat putaran ikut arah jam yang warna hijau ni, okey, awak tak boleh buat translasi. Awak kena buat satu je, iaitu pantulan. Pantulan pada paksi X, sebab cermin dia berada pada paksi X. Okey, so kita ambil ni 1 2. So gerakkan 2 bagi 2 1. So 1 cermin dia pada paksi X. Okey, so saya tulis kat sini warna hijau. Atau pantulan pada paksi X. Dia ada banyak jawapan. Mana-mana yang awak rasa senang. Okey, so itulah jawapan untuk soalan 5A. Seterusnya kita akan lihat pada soalan B. Ni seterusnya, perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST. Okey, kita nak terus je satu jalan je. Tak nak ada image awal, image akhir semua ni. Membazir masa je. Okey, so kita tengok balik apa yang saya nak tunjukkan. Okey, so melihat daripada soalan ni. Okey, transformasi tunggal. Okey, video ni saya tak buat Okey, tak apa. So bila awak lihat kat sini, okey, transformasi tunggal itu maksudnya daripada objek ni terus kepada image. Awak rasa blank, dia buat pantulan ke putaran. Okey, so awak lihat betul-betul. Dia boleh jadi pantulan. So dia tengok kat sini, pasangan ni, yang ni kita letakkan 1 2. So kat sini 2 1. Okey, pasangan pasangan. So dia punya awak boleh gunakan pantulan. Pantulan pun boleh sebenarnya. Katakan kalau saya letakkan garisan seperti, okey, saya gariskan ni satu ni, okey, dengan yang satu ni. Okey, saya gariskan terus pakai pembaris okey, garis straight je. Lepas tu kira ada berapa unit dalam satu garis ni. Kita ada 1 2 2 3 4. So ada 4 unit dalam garisan ni. So saya bahagi 2. Okey, 2 unit ni saya pisahkan jadi macam ni lah. Okay, saya pisahkan jadi straight line macam ni. Okey, so saya check lagi. Okey, ini garisan Y sama dengan X. So saya cari lagi pasangan yang lain. Saya nak check
1 okey 1 2 3 4 5 6. okey 6. So 6 bahagi 2 dapat 3. So saya cek balik betul ke? 1 2 3. Boleh. 1 2 3 boleh. So maksudnya pantulan pada Y sama dengan X diterima. okey, diterima. Pantulan pada Y sama dengan X. okey, boleh. So awak cek lagi pada garisan ni, awak gariskan pada pasangan dia. Ni gariskan kepada pasangan dia, bucu dengan bucu. So awak bahagikan dengan 2 pun sama, 6 unit bahagi 2 dapat 3. So 1 2 3. okey, 1 2 3. okey, boleh. So ini kita boleh gunakan konsep pantulan. Pantulan saya rasa lagi senang lah. okey, pantulan pada Y sama dengan X. okey, pantulan pada garis. Pantulan pada garis Y sama dengan X. okey, kita akan gunakan macam tu. Ataupun kalau awak nak gunakan putaran, putaran rasanya boleh kot. okey, putaran lagi susah. okey, pantulan dia kena ada pasangan dengan pasangan. Contohnya 1 dengan 1, 2 dengan 2. okey, so awak kena gariskan. okey, yang paling dekat adalah 1 dengan 1. okey, awak gariskan, lepas tu awak bagi 2. Jadi susah lah, awak kena guna pembaris. okey, awak kena guna pembaris. Kalau awak tak guna pembaris memang tak dapat. okey, dia lagi susah lah. Lepas tu awak kena cari 2 koordinat yang terhampir. okey, 2 koordinat yang terhampir ni. okey, so carikan pusat putaran. So mungkin putaran dia berada dekat koordinat yang atas. okey, koordinat yang warna hijau ni. okey, ada 2 je koordinat yang menghasilkan jawapan. Sama ada yang mana awak tekak tadi tu, awak tarik kan, pusingkan ikut lawan arah jam, dia dapat sama balik macam ni. Ataupun awak guna kat sini koordinat ni. Tapi saya rasa yang lebih logiknya pusat yang ada dekat sini lah. okey, ni lebih betul. So biasanya kita boleh gunakan putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 4 4. okey, sebab kalau kita anggap ni adalah jarum. okey, ni adalah jarum. So saya putarkan ni pada pukul 9 pada pukul 9 pergi pada pukul 6. okey, so 9 pusing ke 6. okey, so dia ada gambaran dia lah. Dia lagi susah. So mana yang saya ajar tu awak ambil yang senang je, jangan ambil yang susah. So jawapan dia ada 2. okey, jawapan dia ada 2. So warna merah ni agak susah lah. Atau putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 4 4. okey, dia ada banyak jawapan. Tapi lebih relevan kalau ambil yang ni lah. Alright, next, last, yang paling terakhir adalah soalan nombor 6. okey, dia memang sangat panjang tajuk ni. okey, ni lagi mencabar ni. Kita lihat rajah di bawah menunjukkan 2 gambar rajah A dan A image. So diberi bahawa A image dan A biasa adalah objek. okey, awak kena baca dulu. Kemudian awak perihalkan transformasi. okey, yang ini awak boleh nampak dia punya arah dia berubah lah. okey, awak boleh nampak arah dia berubah daripada puncak atas. okey, puncak yang panjang ni dia menghadap ke atas, tiba-tiba puncak yang panjang ni dia menghadap ke kanan. okey, so atas ke kanan adalah putaran 90 darjah.
Okey, atas ke kanan adalah putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, so awak kena lihat dia punya putaran dia. Okey, first kita akan tengok dia melibatkan dua koordinat yang diberi. Yang ini dia bagi. Jangan guna asalan. Kalau dia bagi, jangan guna asalan. Kita guna antara M dan N. So kita lihat. Okey, kita lihat I, jawapan dia adalah putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, ni kita dah tahu dah, 90 darjah ikut arah jam. Sebab dia tak boleh lawan arah jam, sebab dia punya anak panah ni ataupun puncak tajam 4 kotak ni, okay, dia menghadap ke atas. Dan tiba-tiba kat image ni dia menghadap ke kanan. So atas ke kanan seperti mana pukul 12 kepada pukul 3. Okey, so dia adalah 90 darjah ikut lawan arah jam. Dan kita lihat pada pusat kita tak tahu pada pusat mana, sama ada M atau N pada pusat. Okey, so kita lihat kita lihat video. Okey, tekapkan dulu objek pada kertas kosong. Okey, first awak kena tekapkan dulu. Okey, terdapat dua koordinat iaitu M dan N. Pilih koordinat M dulu untuk lakukan putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, so awak akan dapat satu gambaran. Okey, first awak tengok saya letak ni pada M. Okey, letakkan pada M tu pensel. Okey, lepas tu awak putarkan 90 darjah ikut arah jam, dan hasilnya awak akan dapat di gambaran seperti tersebut lah. Lakarkan image tu. So awak lakarkan. Okey, so saya pun lakar jugalah. Okey, apabila awak pilih M, lakaran dia akan dapat di sini. Okey, apabila awak pilih M, lakaran dia akan dapat di sini. Okey, gambaran dia. Ni image awal. Lepas tu macam mana kita nak gerak ke sini? Dia adalah pergerakan tanpa berubah saiz. Pergerakan tanpa berubah saiz adalah translasi. Okey, so awak dah tahu dah, kita boleh gunakan pusat M. Okey, kita gunakan pusat M. Yang kedua, kita tahu dia adalah pergerakan. Sebab dia saiz sama, arah sama. Okey, saiz sama, arah sama. Okey, jadi bila arah dengan saiz sama, jadi dia punya koordinat je berbeza. Koordinat berbeza ataupun kedudukan berbeza. Translasi translasi adalah koordinat berbeza. So kita gerakkan 1, 2, 3. Okey, first sebelum awak gerak tu, awak kena pasti ada 3 bucu. Ada bucu 1, bucu 2, bucu 3. So ini pun 1, 2, 3, pasangan dengan pasangan. 2 nak pergi kepada 2 berapa kotak, 3 nak pergi ke 3 berapa kotak. Awak tengok saya ambil yang 3 dulu. So saya gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kotak ke bawah. Okey, 11 kotak ke bawah. Kemudian 1, 2, 3, 3 kotak ke kanan. So 3, 11. Okey, 11 ke bawah ni bukan positif 11 ke bawah ni adalah negatif 11. Sebab kita ke bawah, gerak ke bawah negatif. Okey, gerak ke bawah negatif, gerak ke atas positif. Sama juga kalau kita gerak ke kanan positif, kalau gerak ke kiri negatif. Okey, kena ingat tu. So dia punya jawapan dia adalah translasi 3 negatif 11. Okey, itu adalah jawapan dia. Kadang-kadang confused tau, kenapa kita tak nak guna koordinat N, kenapa kita nak guna juga koordinat M. Okey, kalau awak perasan, bila kita dah guna koordinat N, okey, contohnya awak tak nak M lah, awak nak guna N. Okey, awak nak guna N. So bila buat benda yang sama, awak tekap. Okey, contoh
Saya ambil balik, dan apabila awak pilih N, contohnya awak tak nak M Okay, first saya tulis kat sini, kalau putaran awak buat lawan arah jam, dia tak sama macam image, so tak boleh. Dia tidak menempati gambaran image akhir. Sebab tu lawan arah jam tidak diterima. Okay, putaran lawan arah jam tidak boleh digunakan. Okay, contoh saya ambil pada guna N, koordinat N. Okay, contohnya saya ambil kat sini. Saya buat putaran saya buat putaran ikut arah jam. Okay, tak nampak. Okay, so hasil dia akan terus ngamsoi dengan image akhir. Bila sekali jalan kita terus dapat image akhir, itu namanya transformasi tunggal. Okay, awak boleh baca kat sini. Bila satu sahaja transformasi yang digunakan, yang akan terus dapat image akhir, maka ianya dipanggil sebagai transformasi tunggal. Dan itu adalah soalan B. Okay, jawapan untuk soalan B. Jadi sebenarnya putaran yang kita gunakan pada koordinat N ni automatik akan terus dapat jawapan akhir. Okey. Sebab tu jawapan bagi untuk soalan B adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat N. Okey, dia akan terus dapat jawapan. Kalau macam ni dia tak dapat jawapan dulu, dia akan dapat macam penghentian station by station lah. Kemudian dia akan sambung dengan something macam tu. Okay, itu namanya gabungan transformasi. Tapi kalau transformasi tunggal tu maksudnya sekali jalan je terus dapat jawapan. Okay, tu awak kena ingat. Jadi itu sajalah untuk part 2 video saya ni, iaitu untuk soalan 4, 5 dan 6. Dan ketiga-tiga soalan ni awak kena fahamkan sebab ini yang akan masuk dalam exam. Alright. So itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa yang tak faham, muskil atau kurang faham, boleh PM saya tanya macam mana nak itu, macam mana nak ini. Okey. Itu saja. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.